Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Saudah. Nama saya ialah Suhana Betul Muhammad Ghani dan nombor matrik saya ialah 202545. Bagi subjek Polisi Sosial dan Undang-Undang, saya akan membentangkan tentang Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 ialah satu perundangan yang lengkap, kemaskini dan futuristik. Ia merupakan misi negara untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Seperti yang kita tahu, ilmu adalah penentu arah tuju dan penyelamat bangsa. Seterusnya, membolehkan rakyat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai-nilai murni. Akta Pendidikan 1996 terdiri daripada Sistem Pendidikan Kebangsaan, Sekolah, Pendidikan Khas, Pengajian Agama Islam, Pengajian Agama selain daripada Agama Islam, Bahasa Kebangsaan sebagai pengantar utama. Seterusnya, kurikulum kebangsaan untuk semua sekolah, peraturan-peraturan pendidikan. Akhir sekali ialah implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap sistem pendidikan kebangsaan. Pertama sekali, mari kita lihat pada sistem pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan kebangsaan dimulakan dengan pendidikan prasekolah pada umur 4 hingga 6 tahun. Diikuti dengan pendidikan rendah bagi tempoh 5 hingga 7 tahun. Seterusnya ialah pendidikan menengah iaitu menengah rendah khusus selama 3 tahun dan menengah tinggi. Jika mereka memilih untuk menyambung pengajian mereka akan menyambung dengan pendidikan lepas menengah. Akhir sekali ialah pendidikan tinggi iaitu diploma dan ijazah. Seterusnya ialah sekolah. Sekolah terdiri daripada sekolah kerajaan, sekolah bukan kerajaan iaitu swasta dan sekolah bantuan kerajaan. Bagi sekolah kerajaan, ia diselenggarakan sepenuhnya oleh kerajaan. Untuk sekolah swasta, ia diselenggarakan secara persendirian. Bagi sekolah bantuan kerajaan, ia mungkin dibiayai oleh pihak persendirian atau pihak-pihak lain serta dibantu oleh kerajaan. Bagi pendidikan khas pula, tempoh pendidikan tidak boleh minimum daripada pendidikan rendah dan pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan khas juga perlu selaras dengan kurikulum peringkat kebangsaan selagi munasabah dari segi praktik. Seterusnya ialah pengajaran agama Islam. Bagi pengajaran agama Islam, ia perlu diberikan jika 5 orang murid atau lebih dalam sesebuah sekolah. Bagi pengajaran lain selain pada agama Islam, mereka memerlukan kebenaran daripada ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka. Selain itu, pengajaran tersebut tidak dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Pengajaran agama lain selain pada Islam juga khas untuk mereka yang menganut agama itu sahaja. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan termasuklah di bawah sistem pendidikan kebangsaan, namun berkecuali di bawah Seksyen 28. Selain itu ialah kurikulum kebangsaan untuk semua sekolah. Kurikulum kebangsaan menetapkan bahawa murid-murid akan memperoleh ilmu, kemahiran dan nilai pada akhir persekolahan mereka. Akhir sekali ialah peraturan-peraturan pendidikan. Pertama ialah kurikulum kebangsaan 1997. Mata pelajaran teras, wajib dan elektif untuk kelas peralihan dan tingkatan 6. Seterusnya ialah pendidikan khas 1997 untuk pelajar cacat pendengaran, penglihatan dan masalah pembelajaran. Guru boleh mengubah kaedah, teknik pembelajaran dan pembelajaran dalam jadual bagi mencapai matlamat pendidikan khas. Selain itu ialah penilaian dan peperiksaan 1997. Lembaga peperiksaan memeriksa dan membuat analisis tentang BPS serta mengendalikan semua peperiksaan. Akhir sekali ialah penerimaan masuk murid ke sekolah, penyimpan daftar dan syarat pengekalan murid belajar di sekolah 1998. Ia boleh diguna pakai di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Anak warga negara dan bukan warga negara boleh mendaftar, penyimpanan daftar penerimaan masuk murid dan pertukaran sekolah dengan kelulusan pengarah pendidikan. Seterusnya ialah implikasi Akta Pendidikan 1996 ke atas sistem pendidikan kebangsaan. Pertama sekali ialah dasar pendidikan kebangsaan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya ialah sistem pendidikan dan dimantapkan melalui semua peringkat persekolahan. Pendidikan khas diberi tumpuan, dapat mengambil kira kepentingan pendidikan semua kaum, kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh, kurikulum diselaraskan, peperiksaan yang sama, pendidikan Islam diperluas, pendidikan prasekolah diperluas, mutu pendidikan prasekolah dipertingkatkan, pendidikan teknik dipertingkatkan di sekolah menengah, pendidikan guru diperkukuh, serta pendidikan swasta berkembang dan menjadi lebih sistematik. Maka, terang lagi bersuluh bahawa Akta Pendidikan di Malaysia telah disusun baik untuk merangka dan melahirkan para graduan yang cemerlang. Itu sahaja daripada saya, Suhana Betul Muhammad Ghani. Terima kasih.